Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua adik-adik, anak-anak SK Bandar Seri Putra yang cikgu sayangi sekalian. Bertemu kembali bersama Cikgu Syah dalam ruangan Apa Kata GBK yang disediakan oleh Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling SK Bandar Seri Putra. Untuk makluman semua, Cikgu Syah merupakan salah seorang guru bimbingan dan kaunseling sesi pagi. Namun, apa yang cikgu ingin sampaikan pada hari ini, cikgu tujukan kepada semua murid dari tahun 1 sampailah murid tahun 6. Jadi, apa yang Cikgu Syah harapkan, semua murid sudi pinjamkan Cikgu Syah telinga, mata serta hati untuk mendengar apa yang Cikgu Syah akan sampaikan pada hari ini. Oh ya, Cikgu Syah nak tanya ni, bagaimana ya setakat ni pembelajaran anak-anak semua di rumah? Cikgu harapkan semua baik-baik belaka ya. Mesti ada yang dah mahir Google Meet, Google Classroom dan lain-lain. Walau apa pun kaedah pembelajaran anak-anak semua, namun ada satu perkara yang tersangat penting untuk mendapat keberkatan dalam belajar, iaitu adab semasa belajar. Lebih-lebih lagi sekarang anak-anak semua belajar secara online. Belajar di rumah, jauh dengan guru. Guru tidak dapat bersama anak-anak di dalam kelas. Guru tidak dapat bersama-sama untuk melihat bagaimana anak-anak melakukan ataupun menyiapkan kerja yang telah diarahkan. Jadi adab-adab belajar ni sangat perlu, sangat mustahak untuk diamalkan oleh semua murid. Boleh ke faham setakat ni apa yang Cikgu Syah sampaikan? Baiklah, kalau masing-masing dah faham, boleh kita teruskan? Alhamdulillah. Jadi, bertepatan dengan apa yang Cikgu Syah dah sebutkan tadi, tajuk yang Cikgu Syah akan sampaikan pada hari ini iaitu panduan dan adab belajar di rumah ataupun singkatannya PDPR. Untuk makluman anak-anak semua, dalam video yang Cikgu Syah sediakan ini, panduan dan adab belajar di rumah ada tak banyak, ada 17 sahaja. Okey, cikgu harap tak lamalah, penerangan cikgu ni tak lama. Baik, mari kita tengok satu persatu. Baik, antara panduan belajar di rumah, kalau anak-anak semua dapat lihat di sini, ni apa ni? Jadual baru kan yang anak-anak baru terima. Jadi, panduan belajar yang pertama, sebelum memulakan sesi pembelajaran untuk hari esok, sangat bagus sekiranya anak-anak dapat merujuk terlebih dahulu apakah mata pelajaran yang akan dipelajari pada hari esok, supaya anak-anak dapat bersedia dari aspek fizikal dan juga mental. Baiklah, panduan pembelajaran yang kedua iaitu merancang awal penggunaan alat peranti. Okey, perancangan awal ni penting. Sebab apa? Sekiranya anak-anak mempunyai bilangan adik-beradik yang ramai, lebih dari seorang, kemungkinan besar akan berlaku pertembungan ataupun clash. Okey, dua-dua nak guna PC. Dua-dua nak guna handphone. Contohnya, adik tahun 4 esok ada subjek sains. Abang pun tahun 6 ada subjek sains. Dua-dua menggunakan medium Google Meet. Jadi memerlukan kepada PC ataupun handphone. Jadi kalau bilangan handphone, bilangan PC ni tak cukup,
akan mengakibatkan salah seorang tu tak dapat masuk kelas tu lah, tak dapat mengikuti kelas pembelajaran online yang dijalankan oleh guru. Jadi perlu rancang awal, siapa nak guna laptop, siapa nak guna handphone. Kemudian satu lagi, kalau mak dan ayah pun menggunakan untuk kerja masing-masing juga, perlu rancang awal. Okay, kalau seorang menggunakan Google Meet, seorang lagi Google Classroom, tak apalah kan, tak clash, tak ada masalah. Jadi penting untuk merancang awal pada malamnya ataupun hari sebelumnya, sebelum berlangsungnya sesi pembelajaran pada hari esok, untuk mengelakkan daripada tercicir lah, tak dapat masuk kelas tu. Jadi sedih lah tak dapat masuk kelas, dah tertinggal. Jadi penting untuk merancang awal penggunaan alat peranti. Panduan dan adab belajar berikutnya ialah bangun di awal pagi. Okey, antara adab belajar yang terpenting, bangun awal pagi. Cuba bayangkan kalau anak-anak terlewat bangun. Adakah sempat untuk mengikuti sesi pembelajaran kalau sesi pagi itu bermula seawal jam 8 pagi? Rasa-rasa cikgu macam tak berapa sempat. Oleh yang demikian, bangun awal pagi ni sangat penting. Okay? Macam mana nak bangun awal? Nak bangun awal, kena tidur awal. Jangan tidur lambat. Okay? Kalau tidur pukul 12 tu dah kira lambat. Okay? Jadi, tidur awal, okay, bangun awal. Jangan bangun terlalu awal, nanti mengantuk pula kan. Pukul 6 tu dah kira okey lah. Okay, bila anak-anak semua bangun awal, badan akan terasa lebih segar, dapat tunaikan solat subuh dalam waktunya, dan sempat untuk bersarapan pagi. Okay, walaupun dengan makan sekeping roti, cukuplah sekadar untuk alas perut supaya anak-anak tidak lapar. Okay. Lebih-lebih lagi, jadual yang baru ni ada tiga sesi, ada 3 subjek. Jadi kalau tak sempat makan di awal pagi tu, kelas akan berderet lah. Kelas pertama, kedua, ketiga, walaupun ada rehat, tapi waktu rehat tu agak-agak pendek. Jadi lebih baik bangun awal pagi, bersedia lebih awal untuk buat persediaan, dan juga sempat untuk mengambil sarapan. Untuk panduan dan adab belajar yang keseterusnya, iaitu yang keempat, ni pun sangat penting juga, memilih tempat atau sudut belajar yang sesuai. Okey, penting pilih tempat anak-anak untuk online, belajar secara online tu penting. Satu, untuk elak, pilih tempat jauh dari suasana bising, untuk orang kata supaya tak hilang fokus lah. Kalau bising dekat dengan TV dan sebagainya, jadi cuba elakkan, cari satu tempat, satu sudut yang agak sunyi. Tu yang pertama. Yang kedua, elakkan juga tempat anak-anak online tu, belakang tempat duduk tu orang lalu lalang. Ahli keluarga boleh lalu lalang. Okay? Elakkan juga. Sebab bila anak-anak buka kamera tu, okay, jadi mak ke kakak ke yang ialah dalam rumah tak bertudung, mungkin abang tak pakai baju dan sebagainya, boleh mendedahkan aurat masing-masing yang tak sepatutnya orang lain dapat lihat lah. Yang ni memang sangat-sangat perlu jaga dan perlu sensitif lah dengan dalam rumah masing-masing. Okey, manakala yang seterusnya, apabila anak-anak semua dah bersedia untuk melakukan pembelajaran secara online, jadi sebelum mula, katakanlah mula pukul 8, jadi dah sediakan dah buku teks, buku tulis, alat tulis, supaya bila orang kata tengah-tengah cikgu duk mengajar tu, tak adalah anak-anak nak kena pergi
berlari pergi cari buku, sekejap-sekejap pergi cari pensel, sekejap-sekejap pergi cari buku tulis. Jadi sebelum orang kata mula belajar tu dah ready, dah ada semua benda, buku teks, buku tulis, alat tulis dan sebagainya. Maksudnya dah berada dalam keadaan sedia. Sebab tu penting untuk persediaan awal. Sebagaimana yang cikgu telah sebutkan di awal tadilah. Boleh cikgu teruskan lagi? Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan panduan dan adab belajar yang keenam. Ni pun paling penting. Sebelum anak-anak masuk ataupun klik link yang telah diberikan oleh guru-guru, kena semak semula info yang telah dimasukkan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing supaya bila anak-anak klik dan join grup orang kata Google Meet berkenaan, anak-anak masuk ke grup yang betul lah. Okay, untuk mengelakkan daripada mungkin terlambat masuk kelas dan sebagainya sebab salah pilih link. Jadi ni penting untuk double check, untuk semak semula, tengok semula dalam WhatsApp kelas tu apa link yang sebenar yang sepatutnya anak-anak masuk. Manakala adab yang ketujuh ni pun paling penting ya. Baca doa sebelum belajar. Okey. Baik, doa ni bukan hanya untuk belajar semasa di kelas, di sekolah sahaja ya. Yang ni ramai yang terlupa. Okey. Jadi sebelum masuk ke orang kata pembelajaran online tu, boleh baca dulu sendiri-sendiri doa, belajar supaya orang kata dipermudahkanlah urusan anak-anak semua belajar, mudah faham, mudah ingat dan sebagainya. Jadi doa-doa yang mudah sahaja yang sebagaimana anak-anak sering baca dalam kelas. Okey, boleh diamalkan. Manakala panduan dan adab belajar yang seterusnya iaitu yang ke-8, masuk dalam talian lebih awal. Okey, anak-anak semua akan diberikan link oleh guru masing-masing. Kebiasaannya 15 minit lebih awal lah sebelum kelas bermula. Jadi bersedia lebih awal, masuk lebih awal. Untuk apa masuk awal? Supaya tak tertinggal lah. Kalau cikgu dah mulakan kelas, anak-anak masuk lambat, jadi dah tertinggal apa yang cikgu cakap di awal-awal tu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kelas tu kelas gabung, okey? Banyak kelas, ramai yang masuk dalam tu. Sekiranya terlewat atau terlambat, dah tak boleh masuk. Jadi tercicirlah kelas pada hari berkenaan. Jadi penting untuk masuk ke dalam talian, contohnya Google Meet tu lebih awal. Okay? Supaya awak lebih bersedia untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru. Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya anak-anak, sikit je lagi. Okey, untuk panduan yang ke-9, termasuk adab belajar yang ke-9 juga, mestilah menggunakan email sendiri. Okey, bila anak-anak belajar secara online, terutamanya menggunakan Google Meet, pastikan email yang menggunakan email sendirilah. Email MOE yang telah dibekalkan oleh guru masing-masing di sekolah. Okey, pastikan dekat sini. Kalau kat sini terpapar alamat orang lain, alamat email orang lain, mak ke ayah, ni boleh switch account kat sini, tukarlah, pilih yang awak punya. Hal ini penting supaya cikgu dapat kenal anak murid dengan nama yang sebenar lah, bukan nama mak, bukan nama ayah, dan juga gambar yang keluar tu gambar awak sendiri. Okey, boleh ya? Manakala panduan yang ke-10, panduan dan adab belajar yang ke-10, okey, nak habis dah ni, nak habis dah. Okey, panduan yang ke-10, setelah anak-anak semua dah
masuk ke dalam orang kata dalam Google Meet berkenaan, pastikan bila dah masuk tu semua sekali kena mute, kena tekan butang mute mic masing-masing. Okey, supaya biar suara cikgu sahaja dengar. Okey. Hal ini kerana supaya tidak berlaku gangguan lah, bergema ke dan sebagainya. Okey, bila semua tutup, semua mutekan mic masing-masing, biar suara cikgu sahaja yang keluar. Kecuali kalau cikgu minta respon, cikgu tanya soalan, barulah buka. Tapi janganlah buka semua jawab ramai-ramai. Okey, kecuali dia sebut nama. Okey, Ahmad tolong jawab. Ahmad pun buka. Okey, boleh je. Senang sahaja Manakala panduan dan adab belajar yang ke-11 iaitu fokus pada pengajaran guru. Okey, bila anak-anak dah masuk ke dalam Google Meet pembelajaran online berkenaan, guru sedang mengajar, jadi seharusnya semua murid perlu fokus, perlu beri perhatian terhadap apa yang sedang disampaikan oleh guru-guru. Okey, jangan orang kata chat dengan kawan-kawan, ataupun sambil-sambil tu buka YouTube, buka Facebook. Cikgu sedang mengajar ni. Jadi tu dinamakan orang kata kurang beradab lah dengan guru. Jadi jangan buat harapan cikgu semua anak-anak dapat fokus terhadap apa yang sedang disampaikan oleh guru-guru dalam pembelajaran online berkenaan. Manakala panduan dan adab belajar yang ke-12, sebaik-baiknya onkan kamera sepanjang sesi pembelajaran. Sebaik-baiknya. Tapi sekiranya suasana dalam rumah awak yang agak tidak sesuai, sebaik-baiknya tak perlu on lah. Okay. Tapi kalau awak mampu, keadaan rumah awak okey, tak ada gangguan, tak ada orang lalu lalang, okey, boleh buka. Okey, kerana apa? Bila cikgu mengajar, dia nampak muka awak, dia lain tau berbanding cikgu mengajar dan tak nampak muka. Okey. Dia pun tak tahu waktu tu awak ada ke tak ada ke, entah awak pergi mana-mana tapi awak on je kan. Dan dia tak tahu. Jadi sebaik-baiknya buka. Sekiranya suasana keadaan dalam rumah awak tu orang kata okey lah. Jadi sebaik-baiknya buka lah kamera tu. Boleh kita teruskan lagi. Jadi cikgu sambung untuk panduan dan adab belajar yang ke-13. Okey, ni pun penting juga bila setiap orang sedang mengikuti pembelajaran online. Perkara yang paling penting ialah sila buat catatan. Okey, sila buat catatan. Okey, bila cikgu ajar begini-begini, awak pun catat. Okey, berbeza. Orang yang catat dengan orang yang tak catat dia berbeza. Sebab ingatan kita, kalau kita bergantung pada ingatan kita, kita akan lupa. Tapi kalau kita catat, kalau kita lupa, kita boleh rujuk balik bila kita lupa. Itu kelebihan buat catatan. Manakala yang ke-14, cikgu percepatkan sikit. Okey, panduan yang seterusnya, panduan dan adab belajar yang seterusnya ialah jika kamu ingin keluar sekejap, contohnya sedang belajar online, tiba-tiba rasa perlu keluar. Rasa dahaga nak minum air ke, nak pergi ke tandas ke. Jadi perlu mohon izin guru. Okey? Perlu mohon izin guru. Tapi kalau cikgu kamu orang kata dah bagi tahu awal-awal, contoh di awal kelas tu dia kata okey,
Cikgu tak kisah kalau ada siapa-siapa yang nak ke tandas ke, nak pergi air, okey boleh. Tapi jangan keluar tak datang-datang. Okey, kalau dia dah cakap macam tu tak apa. Tapi kalau dia tak cakap dan awak rasa kalau awak mencelah waktu dia mengajar untuk mohon izin tak, orang kata tak mengganggu pengajaran dia, awak mohon izin lah. Cikgu minta maaf, saya nak ke ada hal kecemasan sekejap. Okey, jadi mohon izin dengan guru. Kemudian yang seterusnya ni pun antara yang terpenting juga. Okey, apabila satu-satu kelas tu tamat, jadi ucapkan terima kasih kepada guru berkenaan yang mengajar. Okey, ucapkan terima kasih. Sama ada nak ucap ramai-ramai, rasanya tak kisah dah kot. Bila dah kelas dah habis, semua nak buka mic untuk ucap terima kasih, rasanya tak ada masalah. Janji ucapkan terima kasih selepas guru kamu mengajar. Untuk panduan dan adab belajar yang ke-16 ni pun paling penting, tersangat penting. Setelah tamatnya satu-satu pembelajaran online, sudah pasti akan ada tugasan dan kerja sekolah yang perlu kamu siapkan. Jadi mohon siapkan dengan kadar segera. Okey, mohon siapkan dalam kadar segera supaya orang kata tak terbebanlah dengan kerja-kerja sekolah yang berikutnya. Sebab setiap hari ada kelas, setiap hari ada kerja yang cikgu beri. Jadi mohon siapkan dalam hari yang sama pembelajaran berkenaan lah, untuk mengelakkan dari terbeban dengan kerja sekolah yang banyak dan kamu akan hilang motivasi bila kerja banyak kerja yang tak siap. Yeay, nak habis dah. Okey, untuk panduan dan adab belajar yang terakhir, yang ke-17, iaitu ni paling penting, jujur dan ikhlas dalam belajar. Okey, memandangkan sekarang kamu belajar secara online, secara jarak jauh, dapat orang kata arahan guru pun dari secara jarak jauh, menerusi Google Classroom je ke, melalui Google Meet ke, melalui WhatsApp ke. Maksudnya secara jarak jauh. Jadi apa yang penting sekarang ialah sekiranya kamu jujur, kamu ikhlas belajar, bulat niat, tulus, suci murni hati kamu belajar kerana Allah, jadi kamu akan buat. Walaupun belajar online ke, tak online ke, kamu akan jujur pada diri sendiri untuk belajar sebab kamu tahu kepentingan belajar tu untuk apa. Okey? Bukan belajar untuk mak ayah, bukan belajar untuk cikgu, tapi belajar satunya kerana Allah dan untuk diri kamu sendiri, untuk masa depan kamu sendiri. Okey, boleh faham ya anak-anak? Jadi letakkan kejujuran dan keikhlasan dalam diri masing-masing, belajar kerana Allah, jujur belajar kerana orang kata untuk masa depan masing-masing lah, dan untuk kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Cikgu rasa cukup sekadar itu sahaja dulu. Okey, anak-anak pun dah letih dengan cikgu bercerita. Jadi cikgu mohon berbanyak-banyak kemaafan sekiranya semasa penyampaian cikgu sebentar tadi, cikgu ada tersalah cakap, bahasa yang cikgu gunakan terlalu tinggi, tak berapa faham dan sebagainya. Jadi cikgu mohon ampun dan maaf. Harapan cikgu walaupun anak-anak semua tak dapat banyak apa yang cikgu sampaikan tadi, dapat sikit pun jadilah. Okey, bagi yang murid-murid mungkin sesi pagi faham apa yang cikgu sampaikan, cuba-cubalah
amalkan 17 panduan dan adab belajar yang telah cikgu senaraikan dan cikgu terangkan. Sekiranya tak mampu untuk melaksanakan semua, dapat melaksanakan sebahagian besar pun dah cukup bagus. Jadi, sekiranya anak-anak dapat mengamalkan panduan dan adab belajar yang disebutkan tadi, insya-Allah, okey, cikgu yakin anak-anak semua akan beroleh keberkatan dalam belajar dan dipermudahkan sepanjang proses menuntut ilmu. Dan seterusnya akan mengecapi kejayaan, bukan hanya kejayaan di dunia ini sahaja, malah untuk kejayaan di akhirat nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi dalam ruangan apa kata GBK untuk slot yang akan datang. Bye-bye. Sekali lagi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.